Hai semua, hari ini saya ingin membentangkan satu topik di bawah tajuk bentuk penyelewengan terkini iaitu pembulian. Sebelum saya meneruskan topik saya pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hadatul Aishi binti Ismail, nombor matriks D202211102405. Apa itu buli? Buli boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dengan mengasari orang lain. Secara lumrahnya, orang yang dikasari adalah bersifat lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang mengasarinya. Tujuan tingkah laku buli ini dilakukan adalah untuk menunjukkan pembuli lebih berkuasa dan menjadikan mangsa lemah sama ada dari aspek fizikal ataupun psikologi. Seterusnya, menurut Nasazdi Abdullah, buli ditakrifkan sebagai tingkah laku agresif seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu mangsa sama ada secara fizikal atau psikologi bagi satu jangka masa yang panjang. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, buli adalah perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang dengan tujuan dapat menyesuaikan suasana baru. Selain daripada itu, buli juga bertujuan untuk mempermainkan orang yang lemah dengan cara menggertak atau menakutkan mereka. Menurut Aziz Yahya 2007, buli adalah penyalahgunaan kuasa dari operasi psikologi dan fizikal yang dilakukan secara berulang-ulang. Mangsa buli adalah bersifat lemah dan tidak berupaya mempertahankan dirinya dari mereka yang dianggap lebih berkuasa. Menurut Noran Fauziah Yaakob 2006, buli didefinisikan sebagai tingkah laku agresif sama ada fizikal atau psikologikal yang dilakukan secara berulang kali ke atas mangsa dan ia bertujuan mendatangkan perasaan seronok terhadap pembuli. Muhammad Hanif Hassan 2016, buli adalah salah laku yang dilakukan secara sedar sama ada berbentuk fizikal atau psikologikal ke atas mangsa yang lebih lemah bertujuan mendatangkan kemudaratan fizikal atau psikologi. Perlakuan ini dilakukan secara berulang sehingga pembuli merasa seronok dan puas. Kamus Time Lingua 1993 mendefinisikan buli adalah orang yang suka menggunakan kekerasan untuk menakutkan orang yang lemah. Dan akhir sekali, dalam bahasa Melayu biasa, buli dikenali sebagai penyakat iaitu mereka yang lebih besar atau kuat atau mempunyai kawan yang mempunyai tabiat suka mengganggu atau menindas orang yang lemah atau kecil. Di dalam usaha memahami buli, terdapat pengkaji yang menyamakan buli dengan kekejaman. Pembulian terdiri daripada seorang pembuli dan mangsa buli. Pembuli ialah mereka yang melakukan tingkah laku buli kepada mangsa buli. Lumrahnya, pembuli adalah mereka yang mempunyai sifat sebagai orang lebih kuat, berkuasa dan lebih bermampuan untuk melakukan tingkah laku buli. Kekuatan ini biasanya boleh diperlihatkan sama ada ia adalah secara berseorangan atau berkumpulan. Manakala mangsa buli pula memiliki sifat yang lebih lemah dan tidak mampu untuk menandingi kekuatan dan kekuasaan si pembuli. Kelemahan ini termasuk lemah dari aspek fizikal dan lain-lain. Sebagai contoh, lemah dari aspek fizikal. Mangsa buli tidak berupaya untuk melawan pembuli. Mangsa buli juga takut dan tidak berupaya untuk mengadu kepada kawan-kawan, guru atau ibu bapa mereka. Buli terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama ialah buli cyber. Buli cyber bermaksud perbuatan mengancam, memalukan, mengganggu dan menjatuhkan maruah seseorang melalui medium elektronik. Yang kedua ialah bully sosial. Bully sosial merupakan perbuatan menyebarkan kabar angin yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan memalukan dan menyisihkan mangsa.
seterusnya ialah buli fizikal. Buli fizikal bermaksud perbuatan secara fizikal sehingga menyebabkan kecederaan, kerosakan harta terhadap mangsa buli. Dan yang terakhir sekali ialah buli lisan. Buli lisan yang bermaksud buli yang dilakukan secara percakapan, seperti mengejek, menghina dan menyebar fitnah. Dan yang seterusnya ialah kesimpulan. Pembulian boleh disimpulkan bahawa buli boleh mendatangkan kesan masa panjang terhadap mangsa buli dari segi dalaman maupun luaran. Seterusnya, buli boleh menyebabkan peningkatan kadar jenayah juvenil. Dan yang terakhir sekali, buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti sama ada lisan atau bukan lisan dan fizikal atau emosi.